Salam semua, nama saya Saif, saya owner MBC. Hari ini saya akan ajarkan cara saya sendiri analisis naked chart menggunakan konsep-konsep dan ilmu yang saya ajar dalam buku The Perfect Entry. So, before kita mula, saya ada dua perkara nak cakap. Nombor satu, boleh semua kasih feedback buku tu, if nak kena letak any improvements ke apa. And if semua betul-betul faham and simple, pun boleh kasih feedback yang bagus. Okay. So, nombor dua, semua orang perlu tahu yang kita kena faham betul-betul naked chart dan sesuatu teknik. So, dalam buku The Perfect Entry, saya dah coverkan part naked chart yang sangat-sangat penting untuk semua orang tahu. So, bagi teknik tu, semua orang bebas untuk pakaikan teknik apa-apa yang dia nak. So, ada yang nak pakai BBMA ke, apa ke, boleh, tak ada masalah. Tapi, kena betul-betul faham kenapa owner teknik tu entry macam tu. So, kalau dah betul faham nanti, of course, kita akan perfectkan dua understanding ni, memang akan senang dapat entry dalam forex trading. So, tapi bagi yang student-student saya dah belajar teknik saya, so continue pakai, of course, sebab teknik saya kan terbaik kan. So, hari ni saya akan tunjukkan cara analisis maybe dua currency, Euro USD dengan GBP JPY. Contoh-contoh saya buat last week ni, analisis masa tu last week kalau tak silap, cara saya analisis macam ni lah contohnya. So, saya dah inform group saya, suruh entry dekat area ni kot. So, diorang float sikit 20 pips, lepas tu jatuh 60 pips. And kalau yang GJ pula, saya masa tu suruh orang entry kat sini. Sebabnya, ada sebab saya suruh orang entry kat sini. Ni contoh lah, ni high rejection semua. And then saya suruh orang entry, jatuh 70 pip, saya suruh TP. Yang signal ni saya kasih dekat group MBC yang public, so semua orang dapat nampak masa tu. And then saya dah suruh TP dah kat bawah ni, sebab saya tahu dia akan bounce dari atas. So hari ni saya ada kasih semalam signal dekat area ni, warna hitam sebab ada high rejection zone, nampak ni. Saya dah kasih signal semalam kat area sini, warna hitam So klien saya semua dah TP lah, diorang float 30 pip maksudnya. Lepas tu dia terus jatuh sampai sini, saya suruh diorang TP. Sebab one of the reason saya suruh diorang TP, sebab saya tahu dia akan bounce balik. So saya akan re-entry balik kalau dia naik area-area atas ni. And of course, nanti saya tunjuk macam mana, kenapa saya analisis yang baru ni. Contoh-contoh yang dalam group tu, of course saya tunjukkan macam ni. Ni semua is saya kasih masa tu, January 14, Euro USD setup ni. Lepas tu dia dah masuk zone, saya suruh sell GBP JPY yang 70 pip tadi. So bagi yang Euro USD ni, resultnya jadi macam ni lah. Maksud saya kasih kat sini, area sini, suruh orang entry. So kalau tengok hari ni, dia dah jatuh jauh sini. So ni is saya punya raw punya, tak usik apa, punya analysis. Tapi nanti kita akan buat balik daripada scratch. So contohnya, saya akan bukakan GBP JPY untuk tunjuk cara saya analisis. Oh ni sekejap. Sekejap. Mana satu? Saya tak ada clean dekat komputer ni. Alright. Okay. Sekejap ya. Saya savekan ni. Let's see. Okay. So hari ni kita akan analisiskan GJ. Saya nak tunjuk kenapa saya analisis yang latest ni, yang saya tunjuk ini. Okay ni. Semalam saya suruh sell, letak stop loss 40 pip. Lepas tu saya kata saya kata boleh TP 50 pip, SL 40 pip. Saya kasih signal kat sini, dia float 20 pip, dia jatuh 60 pip. Tapi saya suruh TP kat 50 pip je, area 50 pip je, sebab saya tahu dia akan ada chance nak bounce. So contoh kenapa saya analysis macam ni is high rejection zone. So high rejection zone, kalau kita tengok
dekat sini ada high rejection zone. So bila minggu ni dia buka, dia naik macam ni. So saya tengok, oh last week dia jatuh and respect area ni. So area ni jadi kuat. Okay. Tapi of course takkan bila kita nak dia masuk je zone ni kita terus sell. Of course tak. Kita of course kalau nak try, okay, nampak di daily tadi saya tarik kat sini kan. Tapi kalau kat H4 dia tinggi ni je. Tapi kalau kita pergi di time frame kecil, dia lagi kecil dia punya apa ni, tempat entry dia. So paling bagus is time frame M30 lah. Saya selalu usually pakai M30. So M30 ni banyak ni. So kita tarik tu ni. Patutnya sharp je. So tu yang maksud saya multi time frame juga. So firstly, kalau saya dah memang tahu GG akan jatuh, sebab tu saya tak nak analysis balik banyak-banyak. Sebab saya dah analysis last week dia akan jatuh jauh. So saya dah tak kisah sangat. Tapi itulah contoh high rejection zone yang macam saya tarik macam tu. Bila contoh dia masuk rejection zone kat H4 ke apa, saya akan jangan terus entry dekat sini. Okay, kita kena tunggu ada rejection dulu. So kalau di H4 rejection dekat area ni, okay, and dia naik sekali one shot, saya takkan sell dekat first candle ni. Sebab yang usually kalau price dia nak jatuh pun naik, dia kena next candle. Contoh kalau candle ni dia naik sangat-sangat kuat, takkan kalau kita sell sini kita nak expect dia nak jatuh. Contoh ni, kita sell contoh di sini, kita tarik, okay, takkan kita nak expect dia jatuh 50 pip. Sebab kalau dia jatuh 50 pip, ada 50 pip of width. Jarang berlaku. So tengok, kalau tengok DJ apa, jarang berlaku tau. DJ of course dia berlaku lebih sikit daripada currency lain. Tapi tu benda yang penting untuk kita tahu is untuk kita fikir opening dan closing candle juga. So contoh, saya tahu dah semalam warna putih ni naik, okay, candle naik, pump. Tapi saya dah inform dulu lah tu ni. Saya inform the best option is to wait, tunggu candle esok buka baru entry once ada rejection nampak hari ni. So hari ni semalam dah nampak dah rejection dekat sini, okay, and then buka je candle baru kat sini kalau tak silap. So maksudnya akan jadi macam ni. Nampak tak? So tapi benda ni memang advance sangat. So kalau bagi yang basic understanding baru nak masterkan high rejection zone ni, so saya akan ajar daripada step 1. So step 1 kita akan step 1 kita akan buka time frame weekly dulu, okay, and then kita akan buka daily, and then kita akan buka dekat H4. H1 optional lah. So ketiga-tiga ni kita nak tahu dia punya trend, okay. Sekejap. Okay. So hari ni saya busy sikit, so saya nak rush sikit buat video ni. So step 1 ni kita nak tengok trend dia. Of course kita nak tahu trend saja. So lepas kita dah tahu trend nanti, kita akan fokuskan kita nak cari dia punya apa dia tak ada. So lepas kita dah tahu trend, kita akan labelkan SNR and high rejection zone. High rejection zone, HRZ. Okay, untuk tahu kita punya zone entry. So step nombor 2 untuk kita tahu punya setup zone. Okay, step nombor 3 untuk kita entry dekat time frame kecil, dekat time frame lebih kecil. So contoh usually bukan nak kata kita kena enter dekat time frame kecil, tapi time frame kecil is usually yang, contoh kalau time frame besar nampak contoh nak terbang, tapi apa yang buat dia terbang is time frame kecil tu. M1 kena spike sikit, lepas tu dia retrace kat M5, lepas tu spike sikit. So dia proses dia bermula daripada time frame kecil. So of course kita kalau nak dapat the best entry is tengok time frame kecil, tapi still jangan lupakan time frame besar punya tadi. So kalau time frame kecil usually yang M30 dah powerful enough lah. Tapi kalau saya still tengok H1, M30, M15, M5, M1 semua tu. So contoh kalau
price dah masuk zone kita, and then lagi 5 minit nak masuk buka candle baru M30, tu ada potential sedap juga. So dia U-turn macam contoh GJ ni contohnya, mesti ada U-turn nya tu. Contoh macam ni, kalau dia masuk contoh zone half ni, since dia respect zone ni, dia akan jadi half. So masuk saya sini dengan sini, half dia kat tengah kan. So bila dia masuk zone half ni, kalau dia kan nak jatuh juga, dia tak boleh jatuh the same candle, jarang. Kalau nak jatuh the same candle, dia kena jatuh 10 pip and then wick panjang. Kalau kita tengok mana ada wick panjang, rare lah, ada kadang-kadang, tapi tak selalu. So kita nak benda yang selalunya macam ni lah. So kalau kita buka H1 pun, kalau dia nak U-turn, dia U-turn one shot je. Untuk ni, naik U-turn kat sini, lepas tu jatuh, naik U-turn sini. So nampak dekat H1 memang tak cantik, nampak banyak. Tapi kalau buka daily, ada dua je, satu naik, satu turun, tu je. Faham tak? So bila kita dah tahu dekat time frame kecil dia akan U-turn, dan ada potential yang dia akan buat time frame besar pun U-turn. So yang time frame kecil ni optional, tapi suggestion M30 usually dah cukup okay dah. So tapi saya tak nak limitkan semua orang tengok video ni. So masing-masing try out dulu mana yang sesuai untuk sendiri. Kalau saya suggest M30, M5, M15, M1. Semua tu tengok sekali together, tengok tukar-tukar. Okay, so kita kena hari ni akan buat 3 ni. So kalau GJ saya dah explain lah kenapa saya entry kat situ. GJ is very dangerous currency. So saya tak nak ajar cara nak NC GJ ya, sebab tu nanti. Okay, sekejap. NC, okay. So untuk EU, kita analisis EU lah. So untuk EU, yang maksud saya analisis macam ni, okay. And dia pun jatuh kat sini sebab ni. Kalau saya tarik ni, dia macam dia punya ejection zone kat area sini. Cuma saya tak sell ada sebab saya dah tahu dah kat sini, maksud saya nak sell lah. Tapi saya fikir balik, kalau saya sell pun, untuk dia jatuh 30 pip je, sikit sangat. Untuk dia naik pun 30 pip. So macam tak worth it, dia equal. Usually kalau saya nak entry, saya akan tengok macam ni. So tu saya entry kat sini, float 20 pip, tapi jatuhnya 60 pip. So worth it lah kan. So GJ pun sama. GJ, kalau kita tengok float dia, kalau kita buka weekly, kalau kita buka weekly, kita tengok ni, strong sangat-sangat area ni. Okay. And then kalau buka monthly, saya jarang buka, tapi kalau case GJ saya akan buka lah. So kalau kita tengok monthly, nampak line yang saya label ni, yang warna hijau sebab strong. Satu bounce tu, satu bounce tu, satu bounce tu, satu bounce tu, satu bounce tu. So kita punya risk semalam banyak ni je, line hijau ni je. Kalau nak betul-betul kita enter kat line hijau ni, kita punya risk is, kita boleh cut loss any pip je. Kalau nak 20 pip, 15 pip suka hati je. Tapi of course kita biarkan ada safety range sikit, 20 pip at least. So tapi jatuhnya 60 pip, 70 pip. So worth it lah kan. So kalau kita nak trade, kita kena macam tu. So kalau contoh kita buka Euro US ni, firstly saya akan buka weekly. So nombor satu, saya akan tengok trend dia. So kalau kita tengok trend dia, mostly lately ni dia down tau kan, betul naik tapi majority down. So saya boleh conclude yang weekly down, and then weekly pun banyak rejection. Ada satu sini, ada satu sini, banyak layer. Semuanya dia kena masing-masing. Nampak tak? Before dia jatuh lebih jauh, dia akan kena balik rejection zone yang lama, lepas tu jatuh. So yang paling baru punya rejection zone is kat sini lah. So dalam area ni, okay, which is tengok dah kena dah. Tapi of course kita takkan entry if dia tak safe. So kalau kita tulis je weekly, so dekat otak tulis macam ni je, EU tulis otak, weekly downtrend majority dia. Lepas tu ada high rejection zone banyak, okay, tapi tak ada yang obvious punya sebab dia dah jatuh.
Kalau position chart dekat sini masa tu, tak apa, sekejap. So daily majority dia naik, okay, tapi dia baru jatuh kan, and dia ada trendline breakout ni kan. Masa tu dia gerak kat area ni, trendline ceiling ni, trendline floor. So dia average, dia gerak kat sini. Nampak tak? So macam contoh masa tu saya analysis pun, dia macam ni. Macam ni. Macam ni. Nampak tak yang saya kata tu? Ni average dia. And then saya dah kata dah dalam buku konsep The Perfect Entry, kalau dia dah gerak atas ni, dia akan pergi ke middle, lepas tu jatuh. Lepas tu tengok dia naik balik dekat area yang area half and trendline punya floor. Betul-betul saya tulis benda ni dalam buku. So ni semua is important concepts untuk kita tahu. So bila dia masuk zone ni, kita dah worth it entry. Sebab contoh kalau kita entry kat sini, kita punya risk is sikit je, sebab sini strong kan. So kita boleh calculate je. Sekejap saya calculate kan. Kalau masa saya akan entry kat H4, so dekat H4 saya tengok sini strong, sangat-sangat strong. Sorry messy sebab ni semua complicatednya analysis. So sini strong kan, ni strong, high rejection kat sini. So bila saya buat zone ni, one of the reason saya buat zone ni is, saya tak ingat sebab last week kan. Kalau tak salah sebab ni ada high rejection ke zone kat sini. So maksudnya memang strong balik. Price dia dah jatuh bawah tu masa tu. So bila last week open, saya expect untuk dia masuk balik rejection zone dalam zone ni. So bila masuk zone ni, saya cari tempat yang okay. So masa tu tempat okay yang ni, sebab dia half, and then sini pun strong. Untuk ni strong, and dia half. And then kalau kita tengok H4 pun masa tu, dia dekat dengan ni, trendline punya ceiling. Saya suruh orang entry kat sini kot. Tapi of course the best is saya kata macam ni, kat trendline ceiling ni. So tu cara analisis sebenarnya. So bila kita dah tahu kita punya trend, so daily uptrend awal-awal, tapi dia baru je jatuh, dia break. So sekarang ni graph akan rupa macam ni probably, tapi still awal lagi, nak betul-betul tahu dia punya points. Tapi most probably macam ni, something like this. Okay, something like this. Nampak? Ni ada rejection sini, dia bounce, lepas tu dia break, dia ada rejection sini, dia naik, dia ada rejection sini. So sini area average dia nanti. So kalau contoh kita nak entry pun, kita akan entry area-area ni kot. Okay, so kita tengah tahu trend je. So kalau kita tengok daily downtrend, and then ada high rejection zone kat sini, nampak? Ada high rejection zone kat area ni. Okay, so kita tukar H4 pula. So di H4 kita nampak cantik sikit. So kalau dia bounce balik naik atas ni, kita boleh sell. Risk kita sikit je, kita cut loss sikit je. Kalau contoh kita entry kat sini, kita cut loss 15 pip je ke apa. Sebab ada SNR kat sini. Nampak tu? Okay, ada SNR kuat kat sini. So kalau dia nak break, dia break tinggi. So and one more thing is, kita tengok ni, tu ni, strong SNR kat situ juga. Nampak? So memang kira worth it lah kalau kita entry kat sini pun. Tapi of course saya selalunya akan entry dua zone. Saya akan buat range. So kalau contoh saya dah ambil tadi tu as saya punya minimum range. So maybe minimum range saya akan kat sini kan. Okay, saya akan ambil maximum range. Maximum range maybe saya akan ambil yang ni ke. Sebab sini kan ada lagi satu kat situ kan.
Okay. And dua-dua range ni of course jangan lebih 15 pip 20 pip, macam saya cakap. So kita boleh buat macam ni, alang-alang kita adjust kat sini. So dia masuk zone ni akan jadi kuat lah, sebab yang di daily kan dia punya rejection zone kat sini kan, tapi kita fokuskan area ni. Macam ni. Kalau hari ni dia tak jatuh banyak, esok mesti dia akan buat candle naik atas potentially. Kalau hari ni deciding factor lah. Kalau dia retreat atas, okay lah, next tomorrow dia naik jatuh. Tapi make sure kita letak stop loss daripada kita tempat entry ni. Make sure macam kita letak stop loss 10 pip 15 pip je. Kalau lot besar. Lot kecil boleh je letak 30 pip ke apa. Alright. So macam tu saya analisis. So bila kita tahu rejection zone sebenarnya ada dalam rejection zone time frame besar, dia akan jadi besar tau, sangat-sangat besar. Contoh tu daily besar kan, tapi kalau kita tukar H4 kita akan nampak lagi kecil, lagi sharp, which is dekat okay. Contoh saya tunjuk lah yang ni. Okay, ni punya. Okay, di weekly. Okay, di weekly masa tu contoh kita tarik kat sini. Okay, ni daily punya. Kalau kita tukar H4, dia akan lagi semakin kecil. Tu nampak. Sekejap saya delete ni. So di H4 kat sini pula. So bila kita dah kecilkan ni, memang kalau price jatuh ke bawah ni, kita naik balik, dia akan respect zone yang kecil ni. Nampak? So zone-zone macam tu yang kuat. So GJ ni dia akan ambil masa juga nak jatuh, sebab sekarang ni dia strong line ni. Tapi once dia break, dia akan jadi kuat. Alright. Macam tu cara analisis sebenarnya. So nombor satu, kita tahu trend weekly, daily, H4. Lepas kita dah tahu trend, kita cari the strongest SNR. And kena tahu position chart. So position chart tu dekat mana? Dekat half ke, dekat jauh daripada half ke. Lepas tu nombor satu yang itu penting is opening candle ke tak. Bila contoh kalau saya dah semalam dah kata macam daily, dia contoh GJ ni daily, dia dah naik macam tu, takkan kita nak enter terus sell. Kita boleh enter terus sell, tapi kita tak boleh expect nak jatuh 20-30 pip, sebab dia dah naik banyak sangat pip. Dia tak boleh nak jatuh lebih half. So kalau contoh kita expect pun, kita boleh expect sikit je. Contoh kalau kita entry pun, dia takkan jatuh more than half. Untuk ni usually kalau chart on average, bila dia naik macam ni, dia takkan jatuh more than half. Kalau dia turun macam ni, dia takkan naik half. Ni je tu satu case macam ni, satu case macam ni. Susah nak cakap, tak banyak, dua jarang. So kalau kita sell semalam pun, kita tak nak expect big pips. Tapi kalau hari ni kita enter kat sini ni, terus jatuh kan. Ni pun sebab semalam punya high rejection zone ni, saya ajar satu teknik yang rejection zone lah. So tarik ni, okay. So bila dia masuk dalam zone ni, okay, kita boleh sell. Okay, kita boleh sell sebab kita tahu daily tu strong kan, dia punya weight. Tapi kita delete balik yang ni, kita adjust ke H4 punya, lebih kecil, which is lebih bagus. So dengan lagi satu benda best is kita jangan terus entry dekat bawah ni. Kalau nak pun dalam rejection zone, nak paling senang ambil half of the rejection zone, dah cukup okay lah. Okay, kalau nak lebih elok, kita tunggu je lah macam ada rejection zone macam ni tu, jatuh, then kita akan buat macam ni. Kita akan tunggu di dalam rejection zone yang balik ni. So bila dia masuk balik, kita sell lah. Benda ni kena practice sikit, and then should be perfect. So in conclusion, analysis macam ni dah memang powerful dah. Okay, nak entry kat time frame kecil ni, maksud saya macam ni. Macam ni, sekarang ni kalau kita buka M30,
Dia tak dalam zone. So saya nak tunjuk tak boleh. Sekejap. Kalau dia dalam zone masa semalam contohnya, saya inform signal kat sini, dekat warna hitam Sekejap saya adjust. Okay, kita tengok semalamnya. Okay, saya inform signal kat sini warna hitam Saya tak tahu kat point mana exactly sebab saya tak ingat. Tapi bila kita nak entry is bila position of candle cantik. So maksudnya H4. So kalau kita tengok line ni line yang naik tinggi tu kan. Of course saya kata kita tak nak sell kat line yang candle lah tinggi. Contoh kalau kita aim sell, kita nak aim sell. Kalau contoh graph naik ke atas, kita tak nak aim candle yang naik banyak sangat tu untuk sell. Kita kena tunggu next candle. So next candlenya is candle yang sebelah dia ni. So kalau kita tengok dekat time frame kecil, kalau nak tengok candle yang first tu, dia start kat sini, dia end kat sini kalau tak silap. Okay, dia daripada sini ke sini tadi. Yang besarnya daripada sini ke sini. So ni H4 pertama. Tak nampak. Tapi ni H4 pertama, ni H4 kedua. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ni H4 pertama, yang naik tu, candle yang naik ni, candle putih ni. H4 kedua is yang candle sebelah ni. So kita lebih baik fokus ke H4 yang kedua ni. So kalau dia dah jatuh macam ni, dia ada wick macam ni, kita boleh fokus, okay, area ni is good for selling. So bila masuk balik kita boleh sell. Macam tu nak entry sebenarnya. Okay.